dapat memberi masa kepada kita untuk kita sama-sama menerusi kuliah maghrib kita di malam ni. Dan syukurlah kita kepada Allah di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesihatan kepada kita dan dapat kita sama-sama melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah sebenarnya. Jadi tuan-tuan, di malam ni insya-Allah saya ada cita-cita tuan-tuan, cita-cita saya saya pun dah nak pencen dah sebenarnya, nak pencen awal nak pencen awal sikit. Dan tak nak duduk Kuala dah, mungkin tak nak duduk Kuala dah. Saya nak duduk di Lawin pula tuan-tuan. Saya nak buka sekolah tahfiz saya di Lawin, di Lawin. Bukan Simpang Lawin tapi Lawin Greek. Lawin Greek. Jadi saya tak berapa lama lagi dah duduk di Kuala saya rasa, dan saya nak pencen daripada Yusuf awal. Dengan itu saya terjemah sebuah buku tuan-tuan. Buku ni nama dia buku Mukhtasar Fawaid Al-Maqiyah Fima Yahtajuhu Talabatul Syafi'iyah. Buku ni sangat menarik sekali tentang ilmu, sejauh manakah ilmu. Jadi saya cuba terjemahkan buku ini, dan saya nak mintalah tolong tuan-tuan, tolong bantu saya. Saya nak minta tuan-tuan dengan harga RM13 sebuah, RM13. Dan saya nak minta lah tuan-tuan tolong doa kepada saya jugalah taufik dan hidayah. Saya nak mendirikan sebuah pusat tahfiz saya, kalau tahfiz di sana. Jadi tuan-tuan, inilah kepada tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan lalu kat Geri tu, singgahlah di sebelah Geri deh. Singgahlah insya-Allah. Tapi sekarang ni belum, baru saya bodoh tarak tanah dulu, tarak tanah. InsyaAllah saya pun belum berhenti lagi Yusuf tarak tanah. Dan lepas ni insyaAllah saya nak di sanalah tuan-tuan. Jadi kita pakai buku ni tuan-tuan. Kita pakai buku ni. Buku ni ditulis oleh Said Alawi As-Saqaf. Comel bukunya, dan saya terjemah buku ni. Dan Yusuf cetak. Dan tuan-tuan, kita tengok buku ni tuan-tuan, kita tengok bersama tuan-tuan. Masya-Allah, cantik bukunya. Said Alawi As-Saqaf, beliau menulis buku beliau ni, masya-Allah. Saya terjemah pun rasa Allah sedap punya baca. Dia punya faedah yang untuk kita baca tu, faedah dia tu Allah banyak. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan tuan-tuan tolonglah saya dan kita sama-sama belajar. Kita kena buku ni insya-Allah tuan-tuan. Jadi rasa semua baru imam pun baru dah. Imam pun baru. Adalah alhamdulillah ada banyak pembaharuan. Alhamdulillah, syukur hidup kita kena selalu ada pembaharuan. Masih tak ramai bandingan dulu. Dulu rasa ramai. Masih tak ramai, mungkin ada urusan ke mana-mana. Dia bertembung surau dah. Sungguhlah. Bila bertembung dia jadi itulah jumlah kurang. Seperti dululah kalau bertembung memang. Ya. Tak apa. Mana yang ada syukur. Alhamdulillah, tak apa. Tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita tengok terus ke muka surat ke-6. Tuan-tuan tengok pendahuluan. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamul atimman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin khairi muallim wa ala alihi wa ashabihi alladhina hamalu ad-din anhu wa amalu bihi wa ballaghu min ba'dihim wa ba'd. Sesungguhnya Islam sangat memberi perhatian terhadap ilmu pengetahuan.
Inilah kehebatan Islam. Dia memberi ilmu, dia mementingkan ilmu pengetahuan. Nah, bila ilmu ada, ibadat pun cantik. Bila ilmu ada, ibadat pun jadi cantik. Sebab tu Islam mengfardukan umat Islam ni supaya kita belajar ilmu pengetahuan. Difardukan. Nuntut ilmu ni adalah fardu ain di atas setiap orang Muslim, sama ada lelaki atau perempuan. Dan itulah cantik agama Islam. Kerana bila kita mementingkan ilmu pengetahuan, cantik. Hati pun cantik. Bila kita belajar tasawuf, pengenalan kita terhadap Allah pun cantik. Bila kita belajar usuluddin, fiqh kita pun cantik. Bila kita amal ibadat kita pun cantik. Bila kita belajar fiqh, bacaan kita pun betul. Bila kita belajar tajwid dan sebagainya. Ini cantik agama Islam. Adalah mementingkan ilmu pengetahuan. Kalau tak ada ilmu, solat letak pokang lah. Solat tak ada tamak nino, tak tahu duduk iftirash macam mana, duduk istirahat tak tahu lah kalau tak belajar ke. Alhamdulillah, Islam mementingkan ilmu. Allah, inilah agama Islam. Justru ayat pertama yang diturunkan oleh Allah SWT ialah ayat Iqra. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kita, ayat Iqra. Ini buktikan pentingnya ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pentingnya ilmu. Maka sebab itulah ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita mempelajari ilmu. Iqra daripada surah Al-Alaq, melalui ilmu pengetahuan seseorang dapat melakukan ibadat kepada Allah dengan betul. Bila ada ilmu, melakukan ibadat pun betul. Kita pun sejuk hati bila kita melakukan ibadat sebab ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita jadi waswah, ragu-ragu. Betul dah ni? Dah duk buat macam ni betul kan? Kita akan merasa ada waswah ataupun keraguan dan sebagainya. Di situ berkualiti. Bila ada ilmu juga, ibadat yang kita lakukan berkualiti, boleh mengharap menyelamatkan azab di hari akhirat besok. Itu jadi kualiti. Serta jauh dari perasaan ragu-ragu. Jauh daripada ragu-ragu. Tak ragu dah bila ada ilmu. Kita buat ibadat Allah, tak ragu lagi dah. Tak ada perasaan was-was lagi dah. Malah terselamat daripada cacat cedera. Bahkan selamat daripada cacat cedera. Tak ada lagi dah. Ada tamak nino, ada i'tidal. Itu kerana ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana solat? Tak ada i'tidal. Setengah tu solat semenek zuhur, 4 rakaat semenek. Yalah. Semenek. Hanya tekan minyak macam mana ada. 4 rakaat semenek solat. Asal 4 rakaat semenek juga. Macam mana solat? Mana tamakninah kat mana? I'tidal kat mana? Duduk antara dua sujud kat mana? Ni tak ada ilmu. Sebab itulah tak boleh tuan-tuan. Kita menego dengan tak ada ilmu ni, tak boleh. Kita melakukan ibadat dengan tanpa ilmu, tak boleh. Serta dapat menghasilkan ibadatnya yang sebenar. Bila ada ilmu, menghasilkan ibadat yang betul-betul, yang sebenar. Inilah kita mengharap menyelamat kita dari akhirat besok. Hak sebenar. Inilah Allah, solat kita Masya Allah. Sebenar. Kita ambil wuduk, kita pun basah. Tak gupah-gupah. Kita ambil wuduk, sapa, basah kita. Air pun tak banyak, tak bazir air. Ini Masya Allah. Semua berilmu semua ni. Ilmu. Bila kita tahu, itulah tuan-tuan. Dan
Lebih lagi untuk mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi untuk mendapat keberkatan. Bila kita buat ibadat betul dengan kehendak Allah, betul dengan suluhan ilmu itu, berkah. Ibadat kita berkah, Masya Allah. Solat kita diterima Allah. Solat kita Masya Allah. Itulah yang kita nak, Allah. Dan ini kerana ilmu pengetahuan itu merupakan petunjuk jalan kepada ibadat. Kerana ilmu ni dia guidance, membimbing kita untuk kita beribadat. Ilmu. Sebab tu tak comel kalau kita buat ibadat tanpa ilmu. Tak comel, tak elok. Tak ada bimbingan. Sebab tu bila kita belajar ilmu akan bimbing kita. Dan kita akan buat ibadat comel. Kita tahu tentang rukun solat 13, syarat solat 9. Kita tahu, maka di situlah kita akan buat ibadat dengan cantik. Oleh itu Rasulullah SAW ada bersabda, al-ilmu ra'sul ibadah. Rasulullah bersabda, maksudnya ilmu itu adalah kepala kepada ibadat. Kalau orang tak ada kepala, tak hidup. Maka ibadat bukan tak ada ilmu. Kepala ibadat itu adalah ilmu. Ibadat bukan tak ada ilmu, tak cantik. Tak cantik, tak ada ilmu. Sebab itu pentingnya ilmu. Maka kalau kita nampak tengok ibadat yang kita lakukan tanpa ilmu, tak dinilai oleh Allah. Sebab tu Rasulullah bersabda yang bermaksud ibadat yang kita lakukan melalui sedikit ilmu lebih baik daripada ibadat yang kita lakukan tanpa ilmu sekalipun banyak. Mana ibadat yang kita lakukan tanpa ilmu ni walaupun banyak, tak dapat diterima oleh Allah Ta'ala. Untuk melakukan tanpa ilmu tak belajar. Kalau ada kuliah maghrib, lepas maghrib tu balik selalu. Tak sanggup dengan kuliah maghrib. Lepas tu isyak datang balik solat isyak. Nak ibadat je, tak nak ilmu. Ni tak boleh jadi. Tak boleh. Ini tak boleh. Allah. Yang teruk sekali balik tengok bola. Tu teruk. Tu teruk. Balik tengok bola. Lepas tu baru mari solat isyak. Sanggup datang solat isyak. Ini tak nak, tuan-tuan, tak nak. Kita tak nak. Kita nak ilmu dan ibadat. Ilmu tu boleh transfer kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak. Baik. Memandangkan dewasa ini tidak kurang dari penuntut ilmu yang mana ilmunya tidak mengesani dirinya dari segi penambahan iman. Oleh kerana zaman sekarang ni, ilmu tidak mengesani kita, tak menambah iman. Ilmu tak membantu. Walaupun kita duk belajar banyak pun tak jadi, tak menambah keimanan. Duk belajar banyak ilmu tapi tak ada, tak bimbing untuk kita menambah iman, tak ada. Tak mengesani diri kita. Ilmu ni tak mengesani diri kita. Allah, ni kadang-kadang balik rumah, isteri tanya, bang belajar apa kat masjid tadi? Tak tahu, dia tak boleh jawab. Tapi makan laksa, makan laksa ada. Tak tahu, ilmu tak masuk, tapi yang makan laksa yang masuk. Masya Allah. Ini tidak masalah. Tak ada. Yang kita duk belajar ilmu tu salah. Cuah air tak ada keladi, tak masuk. Masuk telinga kanan, keluar kiri gitu, tak ada. Satu. Yang kedua, kejernihan akhlak. Makin belajar makin tak ada akhlak. Makin belajar ilmu makin tak ada akhlak. Janggut tambah panjang, putih banyak, akhlak tak ada berubah. Tak ada berubah akhlak. Duk cakap benda yang tak ada faedah, cakap daripada belakang, benda kecil jadi besar.
Sikit-sikit jadi bergaduh. Tak ada akhlak. Belajar tapi tak ada akhlak. Makin tak ada akhlak, makin belajar makin tak ada akhlak. Malah menjadikannya tidak menguasai ilmu yang dipelajarinya itu. Bahkan ilmu yang belajar tu tidak menguasai. Belajar tajwid tak boleh. Tak boleh belajar Quran, tak boleh Quran. Belajar fiqh, ustaz syarah Allah tak nampak dia. Masya Allah. Anda tak boleh. Ya tambi orang Arab kata ghair mutamakkin fi ilmi. Tak kebolehan dalam ilmu yang diceburi. Tak boleh. Tak boleh. Belajar ke tak boleh. Hidup pondok pun tak jadi juga. Hidup pondok lama-lama tak ada boleh. Ada duduk lama-lama. Ada setengah lagi duduk pondok lama, balik isteri. Boleh isteri. Ilmu tak boleh. Ada juga macam tu. Kenapa? Ini persoalan. Dia kata sekali lagi, malah menjadikannya tidak menguasai ilmu yang dipelajarinya itu, serta tidak dapat mengesani ilmu itu kepada orang lain dengan cara berkesan. Ilmu yang belajar ni tak boleh mengesani orang lain, tak menjadikan orang berkesan. Tak. Kita belajar ni bukan pasti mengajar orang. Kalau boleh mengajar orang, alhamdulillah. Paling-paling pun anak buah, kita sampai kepada anak buah kita, anak-anak buah. Kita sampai, alhamdulillah, syukur kita boleh sampai kepada anak buah kita. Tu sikit-sikit. Ni anak buah pun tak boleh, tak berkesan. Saya ingat ada satu kisah. Seorang nak menuntut ilmu di zaman dulu. Di zaman dulu dia menuntut ilmu. Sama dengan zaman kita. Zaman kita menuntut ilmu secara pergi luar negara. Dia pindah ke tempat rihlah li talabil ilmi. Mana kita pergi ke satu tempat yang lain untuk menuntut ilmu. Jadi ada seorang ni, dia daripada Yaman. Dia pergi di satu tempat di Syam, Syria. Dia tengok tak sesuai nak menuntut ilmu ni. Lepas tu dia pergi pula. Dia pergi ke tempat lain pula. Dia pergi di Yaman, tak boleh, tak sesuai nak belajar ilmu. Akhir dia sampai di Baghdad, di Iraq. Bila dia sampai di Iraq, dia pun lapar roti, nak makan roti. Dia pun masuklah kedai roti dan order roti. Jadi tuan roti kata, tunggu sekejap, nanti saya prepare roti ni. Dia pun duduk. Bila duduk tu, dia dengar tukang roti, tukang buat roti dengan tukang pembeli roti. Tukang roti dengan pembeli roti ni, dia bercakap bab fiqh. Bab fiqh, duk sembang bab fiqh. Sembang fiqh tinggi. Maka dia kata, memang orang budak ni pandai sungguh, ada ilmu sungguh. Tukang roti boleh bincang fiqh, apalagi orang alim. Lagilah alim. Tukang roti ini boleh bincang bab fiqh. Maka akhirnya dia pilih Baghdad untuk dia cari ilmu. Pilih Baghdad kerana ilmu tu. Dan ternampak daripada tukang roti tu pun boleh bincang bab ilmu. Kalau bukan tukang roti, orang alim ulama lagi lah. Jadi tuan-tuan, saya naknya, maksud sayanya ialah kita belajar ilmu. Biar ada ilmu, kita duduk kedai kopi, kita keluarkan ilmu. Jangan duk merapu kedai kopi. Allah, duk merapu. Mana tahu tuan kedai dah berdoa supaya kita keluar dah. Orang lain nak duduk pula kursi, kita duk merapu. Allah, mana kita nak supaya bab ilmu cakap dalam kedai kopi tu, bab ilmu cakap bab ilmu. Ini macam di Baghdad ni, orang ni Masya Allah, tuan-tuan. Jadi itulah kita nak, supaya kita boleh transfer kepada anak buah kita cara berkesan. Baik, kenapakah berlaku demikian? Persoalan, kenapa berlaku
belajar tak masuk, akhlak mak tak comel, dari segi akhlak tak comel, dari segi ilmu pun tak menguasai ilmu, dari segi penambahan iman pun tak menambah, duk belajar banyak tak menambah ilmu, tak menambah iman. Kenapa? Persoalan kenapa jadi gini? Ini sudah tentu ada kaitan dengan ilmu dan adabnya. Ini ada kaitan dengan ilmu dan adab. Pertama, kaitan dengan ilmu. Mungkin seseorang tu merasa rendah kan ilmu, rendah. Belajar apa ilmu? Lama nak salat isyak nak balik dah. Dah Allah. Ustaz duk cakap sama je. Ilmu agama ni macam tak ada apa-apa, ilmu agama ni macam tu je. Allah, cepat-cepat Allah dalam hati dia, ustaz bila nak habis, nak balik, nak tidur, nak balik makan dan sebagainya. Ini kita tak ada ikhlas nak belajar. Bila kita tak ada ikhlas, kita tidak hormat kepada ilmu, ilmu akan lari pada kita. Seperti lari air tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Lari ilmu tak duduk, tak berkah. Ilmu tak duduk, dia lari, tak berkah. Kita pun tak faham ilmu, Tuhan tak buka, tak faham ilmu, tak faham akhlak, dia pun tak berubah. Belajar ilmu banyak, nak jadi menambah iman pun tak, dia tak ada ikhlas, dia tak hormat kepada ilmu. Allah ni tuan-tuan, sayang rugilah kita. Ilmu tak akan duduk pada kita. Dia lari seperti menuju air, daripada tempat tinggi menuju ke tempat rendah, lari. Allah ni tuan-tuan. Satu, ada kaitan dengan ilmu dan adab. Tak ada adab dengan guru, dengan ilmu pun tak ada adab. Adab dengan guru tak ada. Kadang-kadang duk cerita kat ustaz, duk kata dia ustaz dari belakang, ustaz ni apa mengajar orang jenera separuh dunia. Kita kata kat ustaz macam-macam, kata dari belakang, ustaz ni apalah, mengajar tak faham, ustaz ni apa. Inilah tuan-tuan keberkatan tu. Sebab tu ilmu ni penting, guru dan adab. Ilmu tu penting. Kalau kita duk belajar, duk kata kat ustaz dari belakang kau, tak ada apalah ilmu, dia lari, dia tak duduk. Itulah kita datang nak salat isyak, duk tunggu lambat ustaz mengajar, Allah bila nak berhenti, nak balik. Tu balik rumah, isteri tanya, apa bang belajar tadi? Itulah, tak nampak, Tuhan tak bagi, tak nampak ni. Sebab tu jangan tuan-tuan, Imam Malik penuh. Saya rasa pernah cerita dah tuan-tuan dulu, tapi tak apalah kalau dah cerita pun nak tengok Imam Malik ni, dia hormat kepada guru dia. Imam Malik hormat sungguh kepada guru. Imam Malik ni digelar dengan raja ilmu. Raja ilmu. Mana pandai Imam Malik. Imam apa ada? Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Imam pandai, sangat pandai. Tapi soalan, kalau orang tanya 10 soalan, tak jawab habis, jawab 3 je. Tawaduk, humble, rendah diri. Kita tanya 10, jawab 11 lalu tu pun tak cukup, 12 punya jawab. Tak nak supaya nampak pandai. Allah kita ni, Allah, hati kita ni takabur, sombong, tak humble, tak tawaduk, tak ada. Itulah. Jadi Imam Malik ni tuan-tuan, bukan setakat manusia, jin pun kalau orang dimasuk jin, Imam Malik bagi salam, ya tolong sampai ke salamku kepada jin yang masuk ke dalam orang tu, minta keluar. Kalau tak keluar, aku sampai nanti teruk. Jin tu keluar, takut. Masya Allah, Imam Malik memang hebat. Namun Imam Malik hebat tuan-tuan,
Imam Malik humble, rendah diri. Jadi satu ketika tuan-tuan, saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu, Imam Malik sedang duduk mengajar di Madinah. Imam Malik dia mengajar di halaqah di Madinah. Halaqah buat bulatan, biasalah kalau bulatan. Depan tu ramai anak murid. Tapi ni tak ada. Anak murid segan, takut. Dengan Imam Malik pula segan, takut. Tu kat depan Imam Malik mengajar. Mengajar. Tiba-tiba ada seorang tua. Yang tua pakai jubah pun kotor, nak jadi hitam dah jubah tu. Naik kereta keldai ditarik. Ya kalau di Arab tu kereta keldai dia tarik kereta tolak di belakang tu. Dia muat apa-apa di sinilah. Ditarik oleh keldai, tak pakai enjin, tak pakai keldai yang tarik. Jadi orang tua ni dia tengok Imam Malik duk mengajar. Orang pun ramai. Imam Malik sedang duk mengajar, dia pun stop keldai dia, kereta keldai dia, dan turun pergi. Duduk dekat Imam Malik. Duduk dekat dengan Imam Malik. Anak-anak murid Imam Malik terkejut. Terkejut. Siapa orang tua ni? Tak. Baju pun kotor. Tiba-tiba tak segan pula kita ngangkat Imam Malik ni. Anak murid Imam Malik heran dia. Jadi tak apalah, Imam Malik duk mengajar macam. Akhir bila sampai di akhir, Imam Malik buka persoalan. Baik, siapa ada persoalan? Tanya Imam Malik. Siapa ada soalan? Silalah tanya saya. Silalah tanya. Siapa ada kemusykilan, silalah tanya. Tak ada siapa tanya. Tak siapa yang tanya. Semua diam. Bila diam semua, orang tua yang naik kereta keldai tadi, dia kata, Assalamualaikum Imam, boleh ke kalau saya nak tanya Imam? Ada? Imam Malik kata, boleh, silalah tanya. Ada? Orang lain tak tanya pun, boleh silalah tanya. Dia pun tanya. Dia kata, ini gini Imam. Ada? Kalau orang balik, dia cukup umur 15 tahun, ataupun dia mimpi keluarnya mani. Kalau tak cukup 15 tahun, dia tidur, dia mimpi keluarnya mani. Itu tanda balik bagi orang. Bagaimana pula tanda balik bagi anjing? Anjing balik macam mana kita nak jam? Imam Malik tak boleh nak jawab. Dia jom. Imam Malik terkenal raja ilmu. Tak boleh nak jawab. Soalan orang tua ni tak boleh nak jawab. Maka dia surrender lah. Imam Malik surrender. Allah, minta maaf lah soalan tuan, saya tak boleh nak jawab. Tolonglah jawab soalan tuan sendiri. Maka dia kata gini, Mam, anjing bila dia balik, bila dia nak kecing, dia akak kaki. Dan anjing yang tak balik, bila dia nak kecing, dia tak akak kaki. Imam Malik kata, Masya Allah. Ini guruku. Imam Malik kata, Haza syaikhi, ini adalah guruku ni. Allah. Imam Malik peluk dia. Allah, terima kasih di atas ilmu yang penting. Kamu adalah guru aku. Imam tengok Imam Malik, tengok. Seorang terkenal dengan ilmu. Orang mengajar dia tanda anjing balik. Dah guru dah. Jadi lepas tu dia pun bersalam dengan Imam Malik. Dia kata, tak apalah, saya dah nak pergi. Dia pun pergilah. Dia pergi. Lebih kurang 4 bulan lepas pada tu, 4 bulan ataupun 5 bulan pada tu, dia lalu pula. Dia depan masjid Madinah tu, dia tengok Imam Malik dia mengajar pula. Anak murid ramai. Dia pun
turun kereta kedai ni pergi belaga lutut dengan Imam Malik. Oh, duduk tak segan-segan lagi dah, tak ada segan. Pergi duduk belaga lutut dengan Imam Malik, tak ada segan dah, tak ada apa dah. Oh, orang yang tak tahu tu terkejut tengok, oh siapa orang tua ni dah. Mari kat mana dah naik kereta kedai tiba-tiba mari duduk belaga lutut dengan Imam Malik. Siapa ni? Begitulah Imam Malik pun mengajar. Imam Malik mengajar, duk teguh mengajar, teguh mengajar. Imam Malik mengajar. Setelah Imam Malik akhir dah, di akhir Imam Malik buka persoalan. Nah, adakah kamu ada soalan ataupun jika ada kemuskilan, saya tanya. Tak ada siapa yang tanya. Tak ada siapa. Seramai itu tak ada siapa yang tanya. Tak. Maka Imam Malik pun bangun. Dia kata, kamu tahu tak siapa orang tua ni yang duduk dekat aku? Inilah guruku ni. Ni guruku ni, tahu ke tak? Dia kata kepada semua, bagi tahu kepada semua murid-murid, ini adalah guruku. Mu tahu ke tak? Dia ajar apa kepada aku? Dia ajar aku anjing balik. Anjing kalau balik, bila dia kecing, dia akan akak kaki. Kalau tak balik, dia tak akak kaki. Anak murid dia pakai seronok dia. Allah, nak ceritanya Allah Imam Malik, Masya Allah, humble-nya, tawaduk, rendahnya. Allah, begitu sekali. Nak tengok. Oh, kita tengok apa yang dia ajar. Ajar anjing balik je. Tapi dah mengaku guru. Tengok tuan-tuan. Sebab tu kita dengan guru ni jangan sombong. Jangan kata dari belakang. Ilmu lari. Kita belajar semua guru. Jangan pilih guru selama mana guru tu tak difatwa oleh majlis agama kata sesat. Mengaji tuan-tuan. Jangan duk pilih. Kita hidup tak dunia ni. Ada setengah tak asuk dengan seorang guru tu tak dunia dah. Allah, duk belajar dengan seorang guru. Ini rugi tuan-tuan. Kita belajar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Yasin, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Allah kata, di hari ni kami membezakan kamu. Ayyuhal mujrimun. Mujrimun ni orang-orang yang deraka dan orang buat dosa kepada Allah. Itu panggil al-mujrimun. Allah kata, di hari ni aku dah asing antara orang baik dengan orang tak baik. Aku asing. Allah asing. Nah, mana orang baik, orang tak baik, satu saf, satu barisan. Orang yang baik, satu barisan. Orang yang tak baik ni diketuai Dajjal, syaitan. Orang-orang yang diraka kepada Allah ikut. Allah wa'alaihi min zalik. Takut kita terikut Dajjal, terikut syaitan. Dan yang satu barisan lagi, para anbiya, nabi-nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya dan guru-guru kita. Inilah guru. Sebab tu bila kita belajar, banyaknya guru. Banyaknya guru kita, dan kita ada sekali dengan guru sekali. Allah Akbar. Tu tuan-tuan, anugerah Allah beri kepada kita. Nah, sebab tu Rasulullah kata, al-mar'u ma'aman ahabba. Kita masuk syurga ni dengan orang yang kita kasih. Siapa kasih? Ibu kita kasih, masuk syurga. Guru yang kita kasih, masuk syurga dengan guru kita. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia kasih dalam syurga besok. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan pilih guru. Kita belajar. Mudah-mudahan kita hidup di dunia ni banyak guru. Di akhirat besok kita bersama dengan guru menuju ke syurga Allah SWT. Jadi tuan-tuan, tengok Imam Malik humble dengan guru.
Allahu Akbar. Nah, sebab tu kita kena baik dengan guru. Nah, jangan putus hubungan, kita terus Islam menetapkan adab dan etika dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Islam menetapkan adab. Islam dia ada satu rule lah. Adab dan etika dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Dia ada adab. Islam meletakkan adab. Islam menciptakan disiplin bila kita belajar. Nah, dengan ilmu, adab dengan ilmu, adab dengan guru. Allah inilah Justru buku ini akan membincangkan tentang kelebihan ilmu pengetahuan. Buku ini akan bincang ilmu pengetahuan, antara ilmu pengetahuan dan ibadah, jenis-jenis ilmu, cara mempelajari ilmu pengetahuan, bahagian ilmu, perkara diperlukan oleh penuntut ilmu pengetahuan, alat ilmu, adab menuntut ilmu, menghasilkan kitab bagi penuntut ilmu, syarat penuntut ilmu. Menghasilkan kitab ini memang payah nak hasilkan kitab. Saya dulu jadi pensyarah USIM. Saya tinggal di Nilai dulu. Bila maghrib saya mengajarlah di pinggir-pinggir Kuala Lumpur, macam Kajang, Bukit Mahkota, mengajar di sana. Tak terfikir pula ada anak murid saya yang menulis buku. Yang sedang mengajar dia ikut sedang mengajar tu. Apa-apa dia tulis buku. Lepas tu dia bawa kepada saya, Ustaz, boleh dah minta tolong correct. Betul kan ni yang saya tulis ni? Allah terkejut saya. Allah. Inilah kata Syekh Alawi. Menghasilkan kitab bagi penuntut ilmu. Kita ni belajar, kita boleh sikit-sikit ambil ilmu, kita boleh menulis, alhamdulillah. Ni siapa akan boleh menulis, alhamdulillah. Tapi tak apalah, tak menulis pun hadir. Minta hadir. Tak apa dah. Semua tajuk-tajuk itu adalah petikan dari buku Mukhtasar Al-Fawaid Al-Maqiyah Fima Yahtajuhu Talbatus Syafi'iyah bagi Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf Al-Syafi'i Al-Maki, cetakan Darul Basyair Al-Islamiyah, dengan ditahqiq dan dita'liq oleh Dr. Yusuf bin Abdul Rahman Al-Mar'ashali. Jadi buku ni bahasa Arab asalnya, kemudian ditahqiq oleh Dr. Yusuf Abdul Rahman Al-Mar'ashali, dan saya terjemah buku ni. Saya terjemah buku ni, terjemah. Walaupun penterjemah juga menerang dan menghuraikan tajuk-tajuk tersebut dengan lebih jelas dan senang difahami bagi pelajar. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati usaha kami dan menjadikan buku ini sebahagian dari amal soleh yang berpanjangan untuk kami dan ibu bapa kami di hari yang tidak dapat molong anak-anak dan harta. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamalta 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita tamat dah pendahuluan dari saya, penterjemah buku ni, dan kita tengok pula kelebihan ilmu muka surat 8. Tapi masa dah habis dah. Baik, kita sambung nanti di masa akan datang, insya-Allah. Kita tengok Syekh Alawi bincang tentang kelebihan ilmu, insya-Allah. Menarik buku ni tuan-tuan, dia bincang tentang bab ilmu, masya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan jadi saya mintalah tuan-tuan minta derma dia tuan-tuan lah. Satu ni RM13 untuk nak sekolah tahfiz saya di Lawin, insya-Allah. Dan saya minta tinggallah kepada tuan, saya tinggalkan tuan tinggal tu yang baki yang baki tinggal tu kak tu nak dah itu tak apa so. Jadi yang minta tolong yang baki. Jadi semua berapa Yusuf semua tadi 40 buah semua 40 buah coba tengok tadi yang dah ambil
Itulah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah tak memberkati kita. Dan kita belajar buku ni tuan-tuan. Kita belajar buku ni lah. Sementara ni kita belajar buku ni. Kita belajar buku ni. Kita tengok betul-betul apa kata Syekh Alawi dalam buku ni. Dan dengan itu kita akhir sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma warzuqna. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.